satu pertubuhan NGO. Okay, kita lihat kerangka kerja kita yang mana untuk mencapai misi lestarikan lebah demi kelestarian sejagat, kita ada 3 pilar, iaitu 3 objektif utama. Yang pertama kesedaran awam, yang kedua untuk peningkatan populasi dan yang ketiga untuk potensi komersial. Yang mana untuk kesedaran awam, kita adalah satu program yang akan kita susun di dalam objektif untuk kesedaran awam. Kita akan teruskan kempen-kempen kesedaran awam di media sosial dan juga media massa, akhbar, TV dan radio. Mungkin kita akan masuk channel-channel itu selepas ini. Kemudian komuniti setempat pun selepas mungkin reda COVID-19 nanti, kita akan adakan program setempat, ada pameran, ada demonstrasi dan lain-lain yang kita boleh adakan di sekolah-sekolah, di dewan komuniti dan lain-lain. Dan kita juga cuba mendekati golongan muda dan juga kanak-kanak supaya mereka mengenali lebah, bagaimana untuk hidup berharmoni dengan lebah. Dan kita cuba kurangkan tanggapan bahaya sengatan lebah daripada tanggapan orang ramai. Itu satu program di bawah objektif kesedaran awam. Dan seterusnya untuk peningkatan populasi, di sinilah yang kita sekarang ni adakan, iaitu aktiviti memindahkan lebah daripada kediaman awam, yang mana aduan-aduan yang kita terima kita adakan dalam program peningkatan populasi ini. Seterusnya kita cuba perkenalkan lebah di kawasan yang kurang lebah. Daripada kawasan-kawasan bandar, kita ambil lebah-lebah yang ada di kawasan bandar ni, kita bawa ke kawasan pedalaman yang memperkenalkan pertanian organik. Kita boleh bawa lebah ke sana dan juga hutan-hutan yang mungkin lebih sesuai, kita katakan lebah membiak lebih banyak di sana. Kemudian kita cuba adakan sumber makanan yang lebih banyak untuk lebah, yang mana mungkin kita boleh adakan program-program kempen untuk komuniti setempat dan juga orang ramai menanam tumbuhan-tumbuhan apakah yang menjadi sumber makanan untuk lebah. Dan seterusnya kita boleh juga menilai perkembangan populasi lebah, adakah semakin menurun, adakah semakin meningkat setelah kita adakan program-program yang kita buat di dalam My Behaviour ini. Kita lihat adakah kejayaan yang kita dapat kecapi daripada program-program itu, dan kita boleh lihat adakah perlunya program-program yang lebih hebat kita lakukan selepas itu. Dan kita lihat juga seterusnya program yang ketiga, pilar ketiga untuk potensi komersial. Di sini kita cuba perkasakan industri penternakan lebah semula yang sebelum ni pernah kita lihat telah jadi industri yang besar pada tahun 80-an sehingga 90-an. Sebelum ia telah runtuh, dan kemudian kita sekarang ini ada satu industri dalam penternakan juga, tetapi lebih fokus pada penternakan lebah kelulut. Mungkin penternakan lebah madu juga boleh dipopularkan sama seperti penternakan lebah kelulut. Dan kita boleh lihat bagaimana produk huluan dan juga hiliran kita boleh pelbagaikan dan perkasakan untuk potensi komersial ni. Seterusnya perkhidmatan pendebungaan, yang ini banyak dilakukan di luar negara, khususnya di negara-negara barat, tapi di negara kita amat jarang kita dengar perkhidmatan pendebunga daripada ejen-ejen pendebunga daripada lebah. Kalau di barat, mereka hantar berkotak-kotak sarang lebah ke kawasan pertanian yang besar untuk mereka lakukan pendebungaan. Tapi tempat kita sekarang ni belum ada lagi kedengaran perkhidmatan pendebungaan besar-besaran seperti di barat. Seterusnya kita cuba tambah baik pengeluaran madu tualang, yang mana madu lebah tualang ni kita lihat satu produk yang berpotensi dan juga istimewa. Cuma kita lihat ada sedikit masalah dalam pengeluarannya kerana kita lihat bahaya untuk mereka mengambil madu di tempat yang tinggi, di pokok-pokok yang tinggi dalam hutan, bagaimana mereka membawa keluar daripada hutan hingga ke pasaran. Dan kita cuba lihat bagaimana cuba kita boleh perkasakan dan kita baiki bagaimana mereka mengeluarkan madu tu. Contoh dia, untuk
mereka yang sebelum ni menggunakan kaedah memajat pokok cara tradisional ataupun cara yang boleh menyebabkan pokok-pokok yang berpotensi ataupun bernilai tinggi ini rosak, kita cuba perkenalkan kaedah moden yang menggunakan tali yang lebih selamat untuk pokok, selamat juga untuk orang yang melakukan aktiviti memajat pokok lebah tualang, pokok tualang untuk mengambil madu. Dan kita lihat untuk semua strategi ini, kita perlu ada kerjasama strategik dengan pelbagai pihak, kemudian pembiayaan daripada geran-geran kerajaan dan juga antarabangsa yang kita akan lihat. Kemudian kita mungkin juga akan cadangkan penguasaan bagaimana untuk melindungi lebah seperti di luar negara. Dan seterusnya kita perlukan juga pendidikan yang lebih hebat untuk memperkenalkan dan juga memperkasakan lebah di Malaysia ni. Dan yang terakhir kita lihat penyelidikan perlu ada juga untuk kita sama-sama nilai apa yang perlu kita boleh, apa yang boleh kita baiki dan juga kita tambah baik untuk industri ataupun untuk kelestarian lebah ni. Sama ada persatuan sendiri melakukan penyelidikan atau persatuan menggalakkan universiti, institut pengajian penyelidikan untuk melakukan penyelidikan bersama dan juga terus-terusnya boleh kita majukan industri lebah dan juga kelestarian lebah di Malaysia ni.